Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka ya'udu as-salam. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata dar as-salam. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Ustaz Muhammad Isyam bin Zaril atas bacaan doa tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Dr. Ali selaku timbalan pengarah program Khair Ramadan untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Masjid Majlis yang dihormati Tuan Guru kita, Tuan Guru Syekh Muhammad Zainal Asri bin Rafi yang akan menyampaikan kuliah duha pada pagi ini. Alhamdulillah, pada mulanya saya tak nak bocah sebab kita nak bagi ruang seluas-luasnya pada Tuan Guru kita untuk menyampaikan ilmu kepada kita pada pagi ini. Tapi atas permintaan urus dia untuk memberi sedikit taklimat ataupun gambaran apakah yang kita lakukan di tempat awam macam ni, di dataran zero yang kita namakan Khair Ramadan. Secara ringkasnya, Khair Ramadan lebih mudah untuk difahami seperti mana yang dibuat di Kelantan. Tapi di Kelantan dia agak advance, dia dah lama dah mula program seumpama ini. Dia panggil Madinah Ramadan. Dia dah jadi bandaraya, kita masih kampung. Tapi tak apa, kita bermula dari setapak demi setapak, dan insya-Allah kita doakan pada satu masa nanti kalau kita diberi ruang dan peluang, kita akan buat seperti mana yang dibuat di Kelantan. Program ini bertujuan untuk menyediakan kemudahan ataupun platform ilmu kepada orang-orang yang tak pergi masjid. Itu asalnya. Sebab apa? Kita memahami bahawa pada bulan Ramadan, pada 10 ataupun 15 hari yang kedua, kebanyakan orang-orang di mana dia datang ke tempat membeli belah untuk membuat persiapan menghadapi Hari Raya Aidilfitri. Jadi kita sediakan kemudahan ini, sekurang-kurangnya orang datang buat beli belah, dia masih mempunyai ruang dan peluang untuk solat tarawih bersama-sama dengan kita. Dan dalam masa yang sama juga kita mengajak para peniaga yang berada di sekitar kawasan ini untuk bersama-sama dengan kita. Sekurang-kurangnya mereka melakukan solat fardu. Tak ada alasan untuk tidak melakukan solat fardu kerana kita menyediakan kemudahan seperti ini. Kita ada bilik air untuk wuduk, kita ada ruang untuk sembahyang. Ini yang kita buat masa ini. Program kita ada banyak. Kalau kita tengok dari start, bermula daripada waktu asar,
kita ada edaran buku kanji dan solat asar. Selepas tu kita panggil anak-anak daripada tahfiz di sekitar Sungai Tani ini untuk mengadakan tadarus Al-Quran. Sehinggalah waktu maghrib kita ada iftar jama'i untuk urus dia, dan untuk mereka-mereka yang berada di sekitar ni kita ajak iftar sekali, termasuklah anak-anak tahfiz. Dan kita solat maghrib, solat isyak, tarawih, zikir, dan di akhir kita ada tazkirah ringkas. Ringkas tu bukan daripada ustaz, ada ringkas 20 minit, ada ustaz dia short sampai lebih daripada setengah jam. Kita buka sebab di dataran ni sekarang ni masa pengunjung sampai pukul 3 pagi. Jadi kita yang akhir itu kita serah pada ustaz yang bagi tazkirah. Dan kita ada juga iftar perdana. Iftar perdana ni ditaja oleh esko-esko, di mana yang ada baru ni kita buat nuzul Quran ditaja oleh esko agama. Dan kita ada lagi banyak iftar khas, macam MPSP pun buat iftar kat sini. Jadi kita buat program tu bersama dengan kita sediakan platform untuk agensi kerajaan dan NGO untuk datang bersama-sama dengan kita. Sebelum saya lupa, program ini adalah program di bawah esko agama, program kerajaan negeri, bukan program individu ataupun bukan program daripada mana-mana badan. Dia hasil daripada gerakan ataupun inisiatif yang dibuat oleh kerajaan negeri Kedah. InsyaAllah sebagai penduduk Sungai Tani, kita sama-sama mengimarahkan program ni. Kita buat hari tu start daripada 14 Ramadan sampailah malam raya. InsyaAllah datanglah malam raya di sini, kita takbir ramai-ramai sampai pagi. Sampailah kalau kita dakwah kita balik. Sebab apa, di sini mungkin malam raya tu orang tak tidur, dan orang yang balik daripada seluruh Malaysia, dia balik kampung, dan dia akan kebanyakannya datang di sini. Jadi itulah sebuah sedikit ringkasan tentang program Tarikh Ramadan yang kita buat di dataran Zero ini. Saya ingat sekadar itu sebagai taklimat program daripada saya, dan saya akhir ucapan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ali di atas taklimat ataupun ucapan alu-alu sebentar tadi berkaitan dengan program kita pada hari ini. Ya, InsyaAllah sorry, orang mana? Saya Zat. Terengganu. saya akan Lain punya. menyerahkan majlis Lain ini punya. kepada Tuan Guru Tak punya Syekh lain. bin Muhammad Romli untuk mengendalikan sesi bicara bincang Mula 14 bulan. Ya. Mula 14 bulan. pagi. Mula 14. Dengan ini Tak pernah saya siap balik meneruskan. MB. 14 Ramadan. 14 Ramadan betul. Ada pekat. Ada pekat. Ada pening bagian. Pening. Tak apa. Tak ada sedang. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadilatul Muslim Majlis, Fadil Muta'ali selaku timbalan pengarah program, khususnya para mustia program Qariah Ramadan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita menarik nafas lega, kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi membimbing kita, masih lagi memilih kita di kalangan ribuan manusia. Kita ialah insan-insan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang digerakkan hati dan juga anggota untuk mensyukuri nikmat berada dalam bulan Ramadan. Pada hari ini alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah pilih kita menjadi ejen kebaikan, sehingga pada hari ini kita berhimpun di tengah-tengah pekan Sungai Petani ini menjadi sebutir bintang yang dilihat oleh para malaikat di langit, sehingga para malaikat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memenuhi kawasan ini, memuliakan semua yang hadir pada hari ini. Sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malis-malis ilmu di bumi dilihat oleh malaikat-malaikat di langit seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka para malaikat yang bernama As-Sayyahin, iaitu malaikat yang berlegar-legar mencari malis ilmu di langit untuk mereka turun, mereka cam bahawa di bawah sana ada malis ilmu. Melalui mereka melihat malih-malih ilmu seperti bintang-bintang yang kita tengok, bintang-bintang di langit. Alhamdulillah, pada saat ini kita bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala menjadi ejen penyubur kepada agama. Jadi kita kena syukur banyak, sebab pilihan ini pilihan yang sebegitu besar, pilihan yang sebegitu mahal harganya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang tak mungkin dapat kita mengucap syukur yang setimpal dengan pilihan. Kita boleh ucapkan alhamdulillah, tapi tak mampu untuk mengucap syukur di atas nikmat yang tidak ternilai ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak akan mampu nak bilang nikmat Allah.
Kalau sekalipun mampu untuk kamu kata Alhamdulillah, siapa yang bagi kamu kata Alhamdulillah tu? Allah. Maka di atas nikmat tu kita kata Alhamdulillah. Siapa yang bagi kita kata Alhamdulillah kali yang kedua? Allah. Kita sebut lagi Alhamdulillah. Siapa yang bagi kita sebut Alhamdulillah kali yang ketiga tu? Allah juga. Kalau macam tu sampai bila pun kita tak akan habis sebut Alhamdulillah. Maka hari ini subhanallah, kita rasa syukur sebab kita semua telah dapat melihat kesan daripada kebaikan Ramadan. Alhamdulillah, dengan berkat bulan Ramadan Al-Mubarak, maka Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya mengilhamkan kepada esko agama untuk menganjurkan majlis ilmu di tengah-tengah pekan, menganjurkan majlis-majlis zikir di tengah-tengah pekan. Dan sememangnya bukan sekadar majlis ilmu ni selayak dan sepatutnya kita wujudkan hanya dalam bulan Ramadan. Esok lepas Ramadan pun kena buat juga. Contoh, kerajaan negeri Kedah kena tengok di mana ada pasar-pasar Ramadan, pasar-pasar malam, di mana ada pasar siang ataupun pekan hari. Kita kena buat kelainan daripada orang yang sebelum kita buat. Orang yang sebelum ni, Muhammad Muhammad, mereka meletakkan majlis-majlis ilmu hanya di masjid-masjid, di surau-surau. Kita kena lebar dan tebarkan majlis ilmu di seluruh tempat. Lebih-lebih lagi di tempat orang paling ghalib sekali. Tempat yang orang paling ghalib ialah pekan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu sunat kalau siapa mampu buat, berzikir kuat-kuat di tengah pekan. Masuk pasar raya. Pasar raya selalunya orang pasang lagu. Jadi kita ni Muhammad Sayyidina Muhammad sebarkan dakwah di mana pasar-pasar raya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segarkan dengan zikrullah. Tak kira lah nasyid ke, qasidah ke, zikrullah ke. Biar orang masuk, orang langkah-langkah masuk, orang teringat pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari ini bila orang masuk, orang terlupa pada Allah, orang teringat pada dunia. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi inilah tugas kerajaan Islam. Inilah tugas amanah yang Tuhan bagi kepada khalifah yang mentadbir muka bumi. Orang yang sebelum ni mereka tak erti, mereka tak faham tugas khalifah kena buat apa. Khalifah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah ganti Allah di muka bumi, menjalankan tugas-tugas yang Allah suruh buat di muka bumi, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh, pasal malam kena ada musalla. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal malam selalunya orang tak sembahyang. Bila ada musalla, barulah kita boleh hujahkan tu musalla dah buat, kenapa hangpa tak pergi sembahyang? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari ni tak ada. Kalau Tuhan tanya ada hari esok, kerajaan bagi tak? Kerajaan buat tak musalla? Tak. Tu nak ajak orang bayar macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan bukan setakat buat musalla, kena ada petugas yang ajak orang sembahyang. Ada petugas yang digajikan, dia bang di pasar malam. Ada musalla, ada orang bang, ada orang jadi imam. Kerajaan mesti bagi yang lawan kepada orang yang bang dan jadi imam di seluruh tempat yang kita merintah. Hari ni di Kedah, dia kena buat macam tu lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu barulah benar kena wujudkan pula pendakwah yang bergerak daripada warung ke warung. Jom sembahyang dulu, jom sembahyang dulu, jom sembahyang dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad di-upgradekan daripada masa ke semasa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
pelaksanaan Islam di tengah masyarakat. Benda ni tak perlu gubal undang-undang kot, no? Tak seperti hudud. Benda ni boleh buat, cumanya mau ataupun tidak melakukan ataupun melaksanakan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Saya teringat satu orang Tok Guru di Kedah dulu, Tok Guru Jiman, buat Tok orang Juman pokok senang. Bila anak-anak murid panggil Tok Guru pergi kenuri, syarat Tok Guru satu, apa kena buat musallah, buat tempat sembahyang. Kalau anak murid tak buat tempat sembahyang, Tok Guru tak pergi. Tok Guru akan pergi di waktu orang tengah duk ramai, sebab Tok Guru pendakwah. Ada Sayyidina Muhammad. Orang boleh makan kenuri, orang boleh balik sembahyang di rumah, tapi Tok Guru nak umat Islam alert waktu sembahyang. Bila masuk waktu sembahyang ada orang bang, dan masalah Sayyidina Muhammad bila tengok Tok Guru masuk sembahyang, takkan orang tak turut Tok Guru sembahyang, takkan orang tak turut Tok Guru sembahyang. Maknanya DJ bukan sahaja jemput mengalu-alukan orang main, tapi DJ juga ialah seorang muazzin. Kalau dia reti bang, kalau tak reti bang, siapa yang boleh bang? Maknanya ni syiar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syiar. Allahu Akbar. Jadi azan itu syiar. Syiar dia tak boleh bang dalam bangunan, dia kena bang luar, mengajak orang semayang. Sebab semayang ialah asas kejayaan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu mencegah fahsyak dan mencegah mungkar. Kita nak ajak seramai mungkin orang main semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bukan setakat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang bang, ada orang jadi imam, dia mesti ada petugas yang kita tugaskan khas. Kalaupun mereka tak polis, tapi mereka pegawai penguat kuasa, pendirian, mendirikan solat. Saya teringat waktu mana saya di Aceh. Di Aceh, setiap orang yang masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk nak duduk di hotel-hotel, waktu mana orang tu keluar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas dia check in hotel, dia serah kunci, hak jaga kaunter tu pesan, kawan kalau seorang tu tak pakai tudung, dia kata cik pakai tudung. Nanti kalau ada kena apa-apa tindakan di luar sana, jangan salahkan kami. Maknanya peringat. Mereka sudah sampai ke peringkat Rasulullah Sayyidina Muhammad mengambil tindakan pada orang yang tidak tutup aurat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, di Aceh dia ada polis syariah. Polis syariah. Jadi kerajaan negeri Kedah, kita harap kekal lepas ni, pas pegang lagi, InsyaAllah Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya mencadangkan pihak kerajaan ke Aceh melihat macam mana pelaksanaan polis syariah. Polis syariah ni di tengah-tengah pekan, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia tengok budak-budak muda yang berpelesiran, Sayyidina Sayyidina Muhammad, yang lepak-lepak. Dapat mengambil tindakan pertama ialah nasihat. Kalau pakai seluar fit, seluar rapat tu, panggil nasihat, seluar ni elok jangan pakai. Sampai ke peringkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duk pakai juga lepas gunting seluar tu. Tu polis syariah. Maknanya kerajaan jaga agama rakyat. Dia tak ada Musallallahu Sayyidina Muhammad dalam pekan berdua-dua, tak ada. Betul-betul pelaksanaan mereka tu memenuhi kehendak Allah dan Rasulullah Sallallahu Sayyidina Muhammad. Hak ni orang dulu tak buat, pas merintah pas kena buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, memang kita faham, memang tak boleh buat serentak sekaligus semua, tapi takkan tak mula. No, hari tu DAP merintah depa buat semua sampai habis hak saya depa ambil. Pasal apa kita nak takut laksanakan agama kita? Tak perlu pelaksanaan undang-undang kot, cumanya pelaksanaan undang-undang dalam kerajaan tempatan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Program ni dah cantik, MB turun resmi. Diri Al-Ustaz ada ni betul. Al-Ustaz buat tak? Tak ada. Sungai Petani buat. Ya. Pertama. Jadi insya-Allah kita harap tahun depan dia lebar lagi ke kota-kota besar. Al-Ustaz ada, Kulim ada, Salah Sayyidina Muhammad ada program macam ni. Sampailah kita boleh melebar ke seluruh negeri, dalam negeri kita. Allah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan mata Allah sekalian, inilah yang katakan berkat Ramadan. Segala-gala mesti mula dengan Ramadan. Sebab Allah sebut Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu seperti mana difardukan puasa pada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ialah untuk melahirkan insan-insan yang bertakwa. Kamu pasti bertakwa. Maknanya segala-galanya dia mesti bermula daripada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ialah bulan yang diberkati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila masuk je Ramadan, yang Nabi kata ialah qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan yang diberkati. Apa makna berkat? Berkat maknanya ialah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nampak tak bertambah kebaikan? Soalan Sayyidina Muhammad. Tadi sebelum saya mai, digamak di kepala otak saya, ada ke? Maknanya ada ke orang mai ni? Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab betul lah, seperti mana yang kita tahu, tak pernah ada lagi. Ni baru pertama kali soalan Sayyidina Muhammad. Jadi logiklah saya tanya, ada ke orang nak mai? Tengok alhamdulillah ni kira berjaya. Alhamdulillah soalan Sayyidina Muhammad. Orang yang menganjur jangan baca orang ada ataupun tak ada. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Kerja kita buat dengan ikhlas kita menganjur, orang mai lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang Tuhan jentiklah hati orang tu nak mai, Tuhan petik hati orang tu, orang mai lah. Alhamdulillah soalan Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang mata Allah sekalian, bulan Ramadan bulan yang diberkati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya bulan yang bertambah kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya setuju sangat seperti mana yang Dr. sebut tadi. Kita mula di pertengahan Ramadan. Kita nak ajak masyarakat, khususnya orang hak mai membeli belah soalan Sayyidina Muhammad. Kalau mai membeli belah, kalau mai membeli kalau mai membeli soalan Sayyidina Muhammad, nak beli baju raya, jadi dia tinggal dah musalla dia tinggal dah surau dia tinggal dah masjid dia. Bila dia main, oh sana ada orang sembahyang tarawih soalan Sayyidina Muhammad. Jadi memudahkan orang untuk beribadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni satu usaha dakwah yang sangat baik. Bertambahlah kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan menambah pahala orang yang menganjurkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan menambah kebaikan orang-orang yang lemah iman. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau dah mai membeli, kira kalau lemah iman ni kira nak balik lah, mai beli balik. Tapi tu bukan kerja kita. Kerja kita buat ya. Nanti Allah lah yang akan treat orang yang lemah iman, mai nak sembahyang tarawih, mai nak duduk dengar tazkirah, musalla dan sebagainya. Salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita dapat kebaikan dengan orang macam tu. Kadang-kadang ada satu orang tok guru, dia mati. Bila dia mati, anak murid dia mimpi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mimpi jumpa dia. Lepas tu anak murid tanya Tok Guru, ma fa'alallahu bika? Tok Guru, saya nak tanya, apa yang Tuhan buat? Kata Guru. Kata Tok Guru, ghafarallahu li, Allah ampun dosa aku. Anak murid tanya, bima? Selalunya bila tanya Allah ampun dosa aku, mesti ada sebab. Macam Imam Ghazali, anak murid dia mimpi lepas dia mati. Soalan sama, apa yang Allah buat? Kata Guru. Kata Imam Ghazali, ghafarallahu li, Allah ampun dosa aku. Anak murid tanya, dengan sebab apa? Kata Imam Ghazali, satu hari aku tengah duduk tulis kitab ada Sunnah Muhammad. Waktu tu mai sekok lalat, dia berhenti di dakwat, dia hirup dakwat. Tengah duduk tulis kitab. Dulu orang tulis passion celup dalam dakwat kan. Ada Sunnah Muhammad. Imam Ghazali bagi peluang lalat tu minum ataupun hirup dakwat tu. Dia berhenti. Tak celup lah, kita tengok mai lalat, dia berhenti. Lalat tu terbang, baru dia celup. Allah ampun dosa Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, dengan sebab hati. Benda kecil lah, tapi Allah jadi asbab diampunkan dosa. Tok Guru ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mengajak. Tengah-tengah mengajak, tiba-tiba masuk satu budak muda. Tok Guru tak pernah tengok budak muda ni. Berarti dia bukan orang yang biasa datang mengaji. Maknanya dia main singgah. Tengok orang mengajar, oh orang mengajar, dia masuk. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia masuk, dia duduk dengar Tok Guru mengajar. Bila Tok Guru mengajar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, duduk mengajar, tengok dia menangis. Budak muda ni menangis, teriak. Lepas habis pengajian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Tok Guru pun tak tahu dah budak muda tu budak mana, tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi Tok Guru ingatlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rupa-rupanya Allah mengampunkan dosa Tok Guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Allah mengampunkan semua yang hadir dengan sebab budak muda tu menangis. Nampak tak? Asbab. Jadi tentunya bila kita mengajar, bila kita buat mengaji tengah pekan ni, tak sama macam kita mengaji di kampung. Mengajar tengah pekan, kadang-kadang dia bukan nak mengaji pun. Orang lu buat apa? Kadang-kadang dia tengah duk beli, tapi dia dengar. Contohnya, soalan saya syok juga. Narik tu contohnya. Jadi tak mustahil dia main di majlis ilmu. Soalan saya Muhammad. Maka subhanallah, inilah yang dikatakan keberkatan yang berada di majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis tempat bermula dan terdetik hidayah seseorang. Sebab itu tazkirah hanya dapat di majlis ilmu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kerana tazkirah sangat bermanfaat pada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan bukan tak tahu semua, tapi bila dengar peringatan sangat berguna untuk orang-orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, sebab majlis ini bukan majlis biasa. Majlis ini majlis yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyak juga orang yang dapat jawapan daripada masalah-masalah dari hidupnya daripada majlis ilmu. Salah Sayyidina Muhammad, dah bertahun dia simpan dalam kepala otak dia, terperangkap dalam jiwa dia masalah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia main mengaji, dia kata, oh macam tu jawapan tu. Telah Allah jentik hati dia bagi jawapan kat dia. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka program yang seperti ini mesti disemarakkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahun ni, tahun percubaan kerajaan negeri mengadakan majlis yang segini, Sayyidina Muhammad, di Pekan Sungai Petani.
Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, maksudnya kalau lepas ni ada lagi dia buat di tempat-tempat lain. Masalah Sayyidina Muhammad urus dia yuqarih Ramadan setengah tanilah yang dapat pahala paling banyak. Pasal dimulakan di sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi sebut adalu al khair ka fa'ilih, orang yang menunjuk kepada sesuatu yang baik akan mendapat pahala orang yang melakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi alhamdulillah Ramadan telah bermula suatu yang baik di sini. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka Ramadan yang kita sedang berada ni, hari ni kita berada pada 21 Ramadan. Hari ni siang ni, malam ni malam 22. Ada Sayyidina Muhammad. Mari kita buat muhasabah sikit. Dah berlalu 20 hari dah. 20 hari dah. Baki lagi 10 hari masuk hari ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Ada tak perubahan dalam diri kita? Kita termasuk orang yang berubah tak? Sebab di sana ada orang yang 10 terakhir ni dia mula renggang dengan masjid dah. Dia sudah mula renggang dengan musalla dah, dengan surau dah, dia tak main dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun tak tahu lepas pergi mana. Kita ni sebenar Ramadan ni dia tak duduk, mana ada kemuncak duduk di last, mana ada kemuncak duduk di awal, kemuncak duduk di akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di mana kemuncak Ramadan ni? Kemuncak Ramadan berada dalam rahsia Allah yang Tuhan letak pada malam Lailatul Qadar. Tapi peliknya manusia, dia tak mahu pergi puncak. Pasal apa? Sebab dia tidak menjadikan Ramadan ialah bulan untuk meningkatkan takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dengan mana yang lain, dia tak tahu apa tu takwa, apa perolehan yang sepatutnya dia dapat daripada takwa. Sallallahu Sayyidina Muhammad menyebabkan dia tidak menjadikan Ramadan untuk memperoleh ketakwaan. Contohnya, orang ambil periksa SPM contohnya, dia tak tahu ambil periksa SPM tu untuk apa. Akhirnya pada dia gagal pun tak apa, tak masuk periksa pun tak apa. Apa kesan daripada, apa perolehan yang seorang tu dapat dengan ambil SPM? Banyak. Sallallahu Sayyidina Muhammad nak minta kerja, orang nak tengok SPM. Sallallahu Sayyidina Muhammad. SPM ni ialah tangga nak ambil berapa kali lagi peperiksaan dalam negara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu tak juga Ramadan? Apa perolehan hasil daripada puasa Ramadan ni? Takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takwa mungkin ada setengah orang dia rasa tak penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak penting mungkin dengan sebab dia tak faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, pasal apa orang jual ikan dia boleh bohong kita? Ni ikan hari ni ke? Ikan hari ni. Padahal bukan ikan hari ni pun. Ada Sayyidina Muhammad. Pasal apa orang jual buah dia boleh tipu kita juga? Ada Sayyidina Muhammad. Pasal apa pemimpin boleh tipu rakyat? Ada Sayyidina Muhammad. Dan sebagainya. Takwa punca dia. Dalam hati tu tak ada takwa, perasaan takut kepada Allah. Allah senang. Sebab takwa, ingat tak, waktu kami budak-budak dulu ada satu buku khutbah. Buku khutbah ni, kalau tak salah ingat, dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Johor. Setiap orang yang baca khutbah ada buku tu, satu kedah dulu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulisan Jawi warna kuning buku tu.
kuning hitam. Soalan Sayyidina Muhammad. Setiap minggu orang akan baca buku tu. Mula-mula tajuk ni, pindah tajuk ni, ada disiapkan untuk setiap orang yang baca khutbah. Soalan Sayyidina Muhammad. Yang saya nak uatnya ialah setiap kali Tok Khatib baca khutbah, dia akan terjemah ittaqullah dengan mana takutlah kamu kepada Allah. Allah senama. Sedangkan takwa tu bukan makna takut saja. Takut tu satu makna daripada makna-makna takwa. Maknanya pasal apa orang boleh tipu orang? Sebabnya dia tak takut pada Allah. Allah senama Muhammad. Kalau orang menega, contohnya dia takut pada Allah SWT Sayyidina Muhammad, dia tak berani buat balik duit yang haram tu ke rumah nak bagi anak bini makan. Kemarin ada 2 orang main rumah. 2 orang main rumah ni SAW pakai baju kurta, kepiah atas kepala, bawa ridak, sangkut atas bahu, sembang melepas kenai. Kami ni polis Ustaz, tapi dululah berhentilah jadi polis. Saya kata mudah berhenti jadi polis. Dia kata mudah ya. Isi borang berhenti sebulan boleh berhenti, tak macam askar. Askar payah sikit. Salah senama polis, isi borang berhenti. Dia kata tak tahan Ustaz jadi polis. Tak tahan jadi polis. Contoh dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh dia kata, tak tahan duit. Orang duk ulok, itu tak tahan. Contoh dia kata, Salah Sayyidina Muhammad. Contoh, ada berlaku orang dalam penjara, Salah Sayyidina Muhammad. Dalam penjara, Salah Sayyidina Muhammad. Dalam penjara ni, seorang dalam penjara boleh makan sedap melalui yang jaga penjara, melalui polis, warden dan sebagainya. Masalah Sayyidina Muhammad daripada sogok keluar makan sekali. Contoh dia kata, masalah Sayyidina Muhammad, seorang yang mau masuk makanan tu, kalau makan tu tak kira lagi rokok, tak kira lagi dadah ke apa ke. Masalah Sayyidina Muhammad, seorang tu dia boleh dapat 300, dia boleh dapat 3,000 sekali makan. Tu tak tahan tu, dia kata tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa boleh berlaku macam tu? Sebab tak takut pada Allah. Lepas tu dia cerita pula, dia ajak pula, dia habaq pula. Kita tak tahu. Kalau lepas tak cerita, kita pun tak tahu. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata, jadi polis ni ajak jadi belagak. Kena cekak pinggang marah ke orang. Saya tak tahu, oh macam tu ke. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi inilah contoh-contoh Sahabat Sayyidina Muhammad. Lahirnya manusia-manusia yang tidak ada takwa, boleh ambil rasuah, boleh tipu orang. Ni isu yang berat dalam negara kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab takwa tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina. Cikgu mengajak sekolah, Salah Sayyidina Muhammad. Cikgu yang mengajak di sekolah, Salah Sayyidina Muhammad. Kalau tak ada takwa, dia culah masuk kelas, Salah Sayyidina Muhammad. Dia pantang kalau ada program luar, dia kena nak pergi luar, dia kelas tak masuk, Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tahu lah 5 waktu dia lewat tu, elang ataupun gaji dia kira macam mana, bukan hak dia. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang yang ada takwa, Salah Sayyidina Muhammad, dia takut pada Allah. Sebab lepas hidup ada mati. Mati tu pertanyaan. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal apa ramai orang tak mayang? Kajian ini dibuat oleh Dr. Fadilah Kamsah beberapa tahun lepas. Salah Sayyidina Muhammad. Di Malaysia ni 70% hingga 80% rakyat Malaysia tak semayang. Berat tu. Salah Sayyidina Muhammad.
Baru ni saya pergi kuliah di Johor. Salah sebuah masjid saya masuk mayang Jumaat tu, masjid daerah Salah Sayyidina Muhammad. Sebelum PKP saya pergi, masjid tu penuh, melimpah-limpah orang. Lepas PKP ni masuk masjid, mula-mula tak pasang lagi sebab orang duduk jangan renggang-renggang. Bila dah qamat Salah Sayyidina Muhammad, maka orang pun pergi ke depan tengok-tengok. Rupa-rupanya yang hadir mayang Jumaat bila mana saf dah mula rapat, separuh masjid ya. Maknanya tapi mana separuh yang lain kritikal sangat Salah Sayyidina Muhammad. Atau masa saya pergi ceramah di satu masjid di Kuala Lumpur, Salah Sayyidina Muhammad, isu yang sama juga. Dia kata sebelum PKP waktu tu, Mufti wilayah Dr. Zul pergi ceramah, ajak orang main masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masjid mengajukan satu ceramah, satu kuliah, tajuk bab semayang, ajak orang main masjid Salah Sayyidina Muhammad. Dan dia bagi motivasi yang sangat hebat. Tiba-tiba PKP, tuan-tuan, macam mana nak panggil pula? Nak panggil orang main masjid ni bertahun, tuan-tuan. No? Dari tahun 70 masuk tahun 80, tahun 90-an, tahun 2000, ni masjid dah mulai hidup ni. Tiba-tiba orang dah tak ada dah nak panggil balik tu. Dia mesti mula dengan sembahyang Salah Sayyidina Muhammad. Kalau tak sembahyang, tak jamin orang tu dapat dihidupkan takwa dalam diri dia. Maka subhanallah Salah Sayyidina Muhammad, maka itulah peranan yang dimainkan oleh kefarduan puasa yang sedang kita jalani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tani lah puasa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita duduk rumah seorang-seorang, bini tak ada, anak semua keluar. Agak-agak ayah pergi dapur buah nasi dalam pinggan. Orang tak ada pun, tapi kita tak makan. Tu yang kita takwa Allah Sayyidina Muhammad. Seorang tu boleh dia tak puasa, tapi dia tak buka puasa. Hatta orang puasa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sungai Petani buka puasa pukul berapa? 7.26 lagi tak tepat 7.26 dia tak berani nak makan. Kalau dah makan-makan bunyi bang, bang, dia takut tu. Tu katakan puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni dua perkara yang dia tepat sangat. Yang pertama buka puasa, yang kedua mayang-mayang ala Sayyidina Muhammad. Mayang-mayang kalau pukul 11, tepat pukul 11, habis dah. Allahu Akbar ala Sayyidina Muhammad. Lagi tak pukul 11, baca kulhu sampai pukul 11, habis dah. Sampai 11 minit orang angkat takbir dah. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi mayang-mayang tak semua orang mayang, sebab fardu kifayah. Puasa fardu ain yang wajib semua orang buat. Salah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah salah Sayyidina Muhammad, maka insya-Allah kita harap puasa betul-betul dapat melahirkan orang yang bertakwa, insya-Allah. Sebab orang Melayu ni dia tak mayang, tapi insya-Allah dia puasa. Betul ya? Tak tahulah dulu-dulu lah kok berubah tak tahu. Tapi Arab Salah Sayyidina Muhammad, dia terbalik kurang kita, dia terbalik. Kita ni tak mayang pun puasa. Salah Sayyidina Muhammad. Arab dia tak mesti dia orang puasa tu semayang. Bukan. Orang Arab Salah Sayyidina Muhammad, dia semayang sungguh, puasa tak mesti. Sampai ada orang Arab ni, dia makan dalam bulan puasa. Salah Sayyidina Muhammad kata, "Hai hang makan ni, ana Masihi, Kristian." Sanggup mengaku lagi Kristian. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal dah abang kata tak apa, tak puasa. Jadi kalaulah
boleh berlanjutan soalan Sayyidina Muhammad. Kalaupun orang tu tak sembahyang tapi dia puasa, soalan Sayyidina Muhammad kita harap akan membuat satu anjakan sehingga dia berpuasa dan dia sembahyang lepas tu, insya-Allah. Tapi hal Sarido ni saya tengok sangat kritikal. Ada satu orang di Kuala Lumpur, dia jual roti john 7 tahun soalan Sayyidina Muhammad. Habis-habis 7 tahun tu senang lah, senang dah, tak pilah pasal Ramadan nega. Dia bongkar cerita, dia kata, ustaz nak cerita soalan Sayyidina Muhammad, kebanyakan orang yang nega pasal Ramadan tak puasa. Terkejut buruk saya. Betul, biar betul. Dia kata sungguh 7 tahun dia berniaga soalan Sayyidina Muhammad, kebanyakan orang yang berniaga di pasar Ramadan tidak puasa. Tu lagi sekali saya terkejut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya harap pasar Ramadan ni pun je lah. Harap-harap janganlah pasar Ramadan seluruh Malaysia soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni lagi satu benda yang sangat kritikal. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala murka, maka layaklah kita untuk diturunkan bala pada kita semua. Ni bukan berkena Allah, kita berkena diri kita sendiri. Soalan Sayyidina Muhammad, kita sengaja menarik kemurkaan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi kita harap insya-Allah Allah selamat kita semualah, insya-Allah. Perang berlaku di Rusia tu, harap janganlah sampai merui sampai kuning soalan Sayyidina Muhammad, no. Jadi hari ini subhanallah soalan Sayyidina Muhammad, bila mana takut kalau dia merawit, jadi sampai tempat kita ni habis ya. Kalau perang ni habis ya. Lepas tu di antara yang saya harap tuan-tuan kena berdoa soalan Sayyidina Muhammad, kita minta Allah jaga keselamatan negara kita. Ni 10 malam terakhir tolong doa sama tu. Kalau siapa-siapa dapat malam tu qadar, soalan Sayyidina Muhammad, tolong doa selit sekali, semoga Allah selamatkan kita semua daripada kancah perang dunia. Sebabnya baru ni saya tanya satu orang Tok Guru, adakah perang Rusia Ukraine ni dia akan pergi perang dunia ketiga? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kalau pi kepada perang dunia ketiga, itulah yang dimesejkan dalam hadis Nabi, disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, perang besar. Perang besar ni dia akan pergi pada perang agama. Ni perang Rusia dengan Ukraine, isu politik Rusia. Kalau Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau pi perang agama, habis. Jadi subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad, maka itulah yang menjadi tanda kepada dunia sudah hampir berada di hujungnya. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Tapi kalau tu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tu tak dapat kata nak kata apa dah. Tapi subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad, kalau berlaku sesuatu sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Tuhan tak pernah zalim hamba dia, tapi kita lah yang zalim diri kita sendiri. Kita duk tarik bala Tuhan tu mai. Tuan-tuan, jadi kita tanya saat diri kita sampai hari 21 malam 22 malam ni masalah Sayyidina Muhammad, kita ni takwa kita tara mana dah? Masalah Sayyidina Muhammad, pencapaian kita dah sampai ke tahap mana? Sampai tuan-tuan ni rasa ni dia mesti membumbung, mana dia pi lagi, nak lagi. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau malam seeloknya kurangkan dah tidur. Pada orang yang boleh buat, khususnya orang dah pencen, tak ada kerja apa. Anak-anak lepas SPM tengah duk tunggu universiti contohnya, hidupkan malam. Lepas tarawih, soalan Sayyidina Muhammad tidur awal. Pukul 11 boleh tidur dah, 1:30 bangkit, pukul 2 bangun. Sebab tengah malam dikira ialah dikira pukul berapa masuk waktu zuhur. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau tengah malam pukul 12 tu, jam dunia tu di Greenwood tu, no. Jadi pengecaman pada tengah malam soalan Sayyidina Muhammad ialah pukul berapa
masuk waktu zuhur, itulah tengah malam. Waktu tu kena bangun, itulah bermula malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa dapat malam Lailatul Qadar, dia dapat kemuncak rasa salah sayyidina Muhammad. Malam tu kita berhubung langsung dengan Allah tanpa sempadan. Dia malam tu Qadar adalah malam yang disebut dengan malam tamasya ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam Qadar ialah malam riuh rendah alam dan bumi ini menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam tu malam hamba-hamba Allah, kekasih-kasih Tuhan, para awliya menangis dan meraung mohon Allah ampun dosa mereka. Soalan saya, kita harap kita boleh bangkit pada saat itu, walaupun kita ni bukan siapa-siapa, soalan saya Muhammad, tapi dengan berkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang bangkit semasa dengan kita tu, kita semua pakat mendapat rahmat, insya-Allah. Soalan sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang Allah haramkan mendapat Lailatul Qadar, maka kita takut Allah haramkan kita daripada mendapat pandangan rahmat dia. Auzubillah min zalik. Soalan sayyidina Muhammad, tentu tu kemuncak orang apapun. Soalan sayyidina Muhammad, bila mana beramal orang nak pergi puncak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang nak pergi kepada puncak jaya. Malam Qadar ialah malam puncak jaya. Jadi malam semalam ada 21, kita pun tak tahu malam apa. Mungkin ada orang kata malam ganjil, belum tentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang malam genap boleh jadi, sebab dia bersisih genap. Kita bersisih dengan Mekah, salah sayyidina Muhammad. Mungkin di Mekah malam ganjil, malam kita malam genap, tak tahu. Oleh kerana macam tu, bangkit setiap malam. Jangan peduli malam ganjil ke malam genap, bangkit semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita nak doa yang mustajab malam tu. Apa kita nak malam tu? Seperti mana Sayyidina Aisyah sebut, Sallallahu Sayyidina Muhammad, kami nak kata apa Rasulullah kalau kami terjumpa malam Lailatul Qadar? Ya Nabi, pesan pada Sayyidina Aisyah, ya Allah, berdoa dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu ya. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf, maafkan kami. Itu yang kita minta. Siapa-siapa yang Allah ampun dosa dia, jadi dialah jadi insan yang suci, keluar daripada Ramadan tanpa dosa. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, hari raya puasa disebut dengan Aidil Fitri. Dia panggil hari raya fitrah, pasal orang yang dah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala seusai Ramadan, dia seperti anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, anak yang keluar daripada perut ibu tanpa dosa. Begitulah orang yang keluar daripada Ramadan, keluar seperti anak yang keluar daripada perut ibu dia tanpa dosa. Kalau dah berjaya keluar macam tu, layak dah raya? Raya. Layaklah dia berhari raya, berseronok, sebab Allah dah ampunkan dosa. Ya, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka malam raya, tuan-tuan jangan tinggal lagi tingkat semayang, jangan tinggal lagi masjid, jangan tinggal lagi surau. Malam tu Nabi kata, siapa-siapa menghidupkan malam raya, Allah akan menghidupkan hatinya pada hari Allah matikan hati semua manusia. Salah Sayyidina Muhammad. Satu masa tuan-tuan, Allah akan tapi Allah hidupkan orang, Allah hidupkan hati orang yang menghidupkan dua malam raya. Nabi kata dalam hadisnya, man ahya lailatai aidi lailatal aidi ahyallahu qalbahu yauma yumitul qulub, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa menghidupkan malam raya, salah Sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah akan menghidupkan hatinya pada hari Allah matikan hati semua manusia. InsyaAllah, salah Sayyidina Muhammad, malam tu nak buat apa? Lepas Isya, semayanglah sunat tasbih. Kalau boleh buat berjamaah, buat berjamaah. Tak boleh buat berjamaah, semayanglah seorang-seorang
supaya kita dikira orang yang menghidupkan malam raya, insya-Allah. Tuan-tuan, moga-moga masalah Sayyidina Muhammad, raya ini, raya yang kita sambut ni, raya yang betul-betul menjadikan kita semua selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan yang akan berjaya menjejakkan kaki ke syurga esok. Mudah-mudahan dengan berkat tulus kita menunaikan hak-hak yang sepatutnya telah kita buat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Lagi sekali saya pesan kat diri sendiri untuk terus beristiqamah, bangun tanpa rasa penat dan lelah untuk memperoleh kejayaan, mendapat maghfirah dan keampunan Tuhan, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan ni, Masalah Sayyidina Muhammad, untuk bersama-sama kita berkongsi kebaikan, untuk bersama-sama kita saling memperingati demi mencapai tujuan yang tertinggi, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهداتك، اللهم نبر قلوبنا بهداتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja daripada Tuan Guru kita berkaitan dengan bingkisan rohani pada pagi ini. Moga-moga segala input, segala mutiara kata yang telah dikongsi oleh Tuan Guru kita, moga-moga dia menjadikan sepadan, pedoman dan menjadikan pengajaran dalam kehidupan kita, insya-Allah. InsyaAllah untuk yang